Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita pelajari matematik tingkatan 2 bab 5 bulatan dan subtopik 5.1 sifat bulatan. Okey, apa yang cikgu nak tegaskan di sini, kamu semua kena mengetahui semua sifat-sifat bulatan. Sebab apa? Sebab nanti kamu akan mengalami kesukaran untuk menguasai bab 5 sekiranya kamu tidak mengenal sifat-sifat bulatan. Dia akan saling berkait rapatlah antara 5.1, 5.2 dan 5.3. Okey, yang pertama sifat bulatan. Yang pertama, bulatan dia mesti bermula dengan pusat, iaitu pusat bulatan. Okey, bila ada pusat bulatan, maka akan adalah bulatan. Bulatan. Yang bulatan ni, kalau kita potong dia kat sini, potong, jaraknya daripada sini ke sini, ni dikira sebagai perimeter bulatan lah. Perimeter bulatan ataupun dengan nama khususnya adalah lilitan bulatan. Ni bila kita potong ke sini, bulatan ni kita potong jarak daripada sini ke tempat yang kita potong ni, ni namanya lilitan bulatan ataupun kita boleh katakan sebagai perimeter bulatan. Daripada pusat kepada lilitan bulatan, garis lurus, ni adalah jejari. Dan bertentangan dengan jejari, bertentangan ni, arah yang bertentangan, ni adalah diameter. Diameter ni daripada pusat kepada lilitan dan daripada pusat pada lilitan bulatan, garis lurus dikenali sebagai diameter dan kita boleh rumuskan sebagai diameter sama dengan 2 darab jari. Okey, seterusnya sifat bulatan. Daripada lilitan bulatan, cikgu buat garis lurus kepada lilitan bulatan. Ni dikenali sebagai perentas. Dan apabila ada berlaku ni adalah perentas, maka yang kawasan yang kecil ni kita panggil dia term bearing minor sebab dia kecil. Dan yang besar ni, ni adalah term bearing major sebab dia besar. Dan apabila ada dua jejari yang pertama dan jejari yang kedua, akan berlakulah satu ruangan kat sini daripada pusat kepada lilitan, pusat kepada lilitan bulatan, akan berlakulah satu ruangan tertutup kat sini. Dia dikenali sebagai sektor minor. Minor sebab dia kecil. Ni sektor minor yang cikgu lorekkan. Dan yang besar ni, ni adalah sektor major. Okey. Dan apabila ada sektor, akan adalah kat sini ni. Ni adalah lengkuk. Sebabkan ni sektor minor, dia kecil, maka yang ni adalah lengkuk minor. Dan yang ni, yang besar ni, ni dikenali sebagai sektor major. Maka kat sini, ini adalah lengkuk major. Okey, tu adalah sifat-sifat bulatan. Okey, faham? Okey, seterusnya kita tengok subtopik 5.2 sifat simetri perentas. 5.21 ciri-ciri bulatan. Okey, ciri-ciri bulatan dia ada 4. Yang pertama
adalah apabila ada suatu perentas dan jejari yang berserenjang dengan perentas tersebut, jejari daripada pusat berserenjang dengan perentas ni, jejari berserenjang tu maksudnya apa? Maksudnya sudut tegak ataupun 90 darjah lah, kita labelkan 90 darjah. Maka dia membahagikan perentas ni kepada dua bahagian yang sama, di mana jarak daripada sini ke sini cikgu labelkan A kepada B adalah sama jarak B kepada C. A kepada B contohlah 5 cm, maka jarak B kepada C juga adalah 5 cm. Okey. Ciri yang kedua, di mana ada dua perentas, contohlah kan, perentas ni kat sini satu, perentas yang kedua kat sini, pembahagi dua sama serenjang bagi perentas tersebut, dia akan bertemu di pusat bulatan. Ni jejari dia ni, jejari dia membahagi dua sama perentas tu berserenjang 90 darjah. Sini sama dengan sini, sini sama dengan sini, dan perentas yang kedua, garis berserenjang yang membahagi dua sama perentas tu ni 90 darjah, dia bertemu di pusat bulatan. Dia akan bertemu di pusat bulatan. Pembahagi dua sama serenjang ni, yang pertama bagi perentas yang pertama, dan pembahagi dua sama serenjang bagi perentas yang kedua, dia akan bertemu di pusat bulatan. Ni pun sama, daripada sini ke sini sama juga daripada sini ke sini. Yang ni dengan sini mungkin sama dan mungkin tidak. Sebab tu cikgu labelkan dia ni satu garis. Satu garis ni maksudnya sama dua-dua ni. Dan sini dua garis. Sini tak sama dengan sini. Mungkin sama, mungkin tidak. Okey. Ciri yang ketiga, apabila ada dua perentas, perentas pertama, perentas yang kedua, perentas dia sama panjang lah, sama panjang, maka panjang lengkuk bagi perentas pertama dengan kedua juga adalah sama. Panjang lengkuk yang mana? Ni perentas ni, panjang lengkuk perentas yang pertama, dia akan sama dengan panjang lengkuk perentas yang kedua. Contohlah kan, perentas ni 5 cm, sini pun perentas dia 5 cm. Maka panjang lengkuk sini, contohlah panjang lengkuk dia 12 cm, juga sama dengan panjang lengkuk bagi perentas yang kedua, juga adalah 12 cm. Okey. Ciri bulatan yang keempat adalah apabila ada dua perentas yang sama, contohlah ni perentas pertama, ni perentas yang kedua, perentas ni sama panjang. Okey, cikgu labelkan dia samalah, sama. Panjang sini contoh 7 cm, sini pun 7 cm. Maka dia akan berserenjang kat sini 90 darjah. Sini sama dengan sini, kan? Garis berserenjang dengan perentas. Sini juga akan sama, betul kan? Sebab perentas dia sama panjang, maka jarak daripada, cikgu labelkan A, B, C. A kepada B sama juga B kepada C, jarak dia sama. Kalau sini 4 cm, sini 4 cm lah. Okey, sebabkan dia perentas dia sama panjang, maka jarak cikgu labelkan D, E, F. Jarak D, E sama juga dengan jarak E, F, di mana dia sama. Kalau sini contohlah sini 5 cm, sini pun 5 cm, sini pun 5 cm, dan sini pun 5 cm. Seterusnya,
jarak daripada perentas ni kepada pusat bulatan. Jarak daripada sini ke pusat bulatan. Jarak daripada perentas ke pusat bulatan juga adalah sama. Jarak daripada B kepada pusat bulatan dia akan sama juga dengan jarak daripada E kepada pusat bulatan. Dia akan sama. Contohlah, cikgu bagi B kepada pusat bulatan, contoh 6 cm. Maka daripada pusat bulatan kepada E juga adalah berapa? 6 cm. Okey, itu adalah 4 ciri-ciri bulatan. Okey, kita tengok satu contoh. Kenapa ciri-ciri bulatan ni penting? Okey, contoh. Dia ada satu bulatan. Ni pusat bulatan. MNOP, KLN garis lurus. Dia garis lurus. Ni garis lurus. Ni garis lurus. Okey. MN sama dengan 8 cm. Mana MN? MN 8 cm. Labelkan 8 cm. 8. Okey. NP 18. Mana NP? Ni. NP 18. N kepada P 18. Tulislah 18 sini. 18. NP 18 cm. Dia suruh hitung panjang KL. Mana KL ni? KL. Macam mana nak buat? Macam ni lah. Untuk soalan macam ni lah, itulah kita kena tahu ciri-ciri bulatan supaya kita boleh selesaikan soalan yang macam ni lah. Okey, nak selesaikan senang saja. Kamu tengok berapa jejari bagi bulatan ni. Macam mana nak tahu jejari? Nak tahu jejari, kamu kena tahu diameter. Diameter dia berapa diameter? Diameter ni apa? Diameter maksudnya 2 darab jejari. Diameter daripada mana? Ni garis lurus ni. MNOP garis lurus. Maka ni adalah diameter sebab dia melalui pusat. Diameter. Maka diameternya berapa? 18 tambah 8. Diameter sama dengan 18 tambah 8 sama dengan 26 cm. Kalau diameter dia 26 cm, maka jejari dia berapa? Diameter sama dengan 2 darab jejari. Diameter dia 26. 2 jejari kita tak tahu. Maka kamu nak tahu jejari, kamu pindah 2 ni. Jadi bahagi. 26 bahagi 2. Dapatlah 13 cm. Jejarinya 13 cm. Jejari. Maka sini ke sini, ni adalah jejari kan? 13 cm. Dan sini ke sini juga adalah jejari. Juga adalah 13 cm. Pada pusat pada L. Ni pun jejari 13 cm. Okey. Kemudian kamu nak cari panjang KLM, kamu kena tahu panjang sini dulu. Kena tahu panjang sini. Nak tahu panjang sini, kamu kena tahu panjang sini. ON. ON ni berapa? ON. Sebabkan kamu tahu jejari dia 13 kan? O kepada M ni adalah 13. Maka O pada M 13. Sini 8. Maka sini berapa? Sini adalah 5. 13 tolak 8. Maka ON adalah 5 cm. Faham Okay, bila kamu dah dapat OM 5 cm, OL 13 cm, maka sini berlakunya sudut tegak sini ni. Sebab ni perentas. Pembahagi 2 sama perentas. Maka sini sudut 90 darjah. Okey. Ingat balik yang kamu pelajari dalam tingkatan 1. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Untuk tahu panjang LN, kamu kena gunakan teorem Pythagoras. Okey, yang mana satu? Hipotenus. Hipotenus ialah yang bertentangan dengan sudut tegak ataupun yang sisi yang paling panjang.
Okey, segitiga ni sudut tegak dia kat mana? Kat sini. Maka yang bertentangan dengan sudut tegak ni adalah hipotenus. 13 ni hipotenus. Okey, maka teorem Pythagoras kata apa? Hipotenus kuasa 2 iaitu 13 kuasa 2 sama dengan sisi pertama iaitu ON iaitu 5 cm kuasa 2 tambah dengan sisi yang kedua iaitu LN kuasa 2. Ni teorem Pythagoras. Nak, kamu kena carilah panjang LN ni. Macam mana nak buat ni, tekan kalkulator je. Okey, 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 kemudian punca kuasakan, kamu akan dapat 12 LN. Maka LN adalah 12 cm. Okey, soalannya dia nak cari panjang KL. LN 12 maka panjang KL. Sebab itulah ciri-ciri perentas. Ciri-ciri bulatan. Ciri-ciri bulatan di mana ni perentas dia membahagi dua sama serenjang ni. Garis serenjang membahagi dua sama perentas. Maka LN dia akan sama dengan NK. Maka panjang KL sama dengan 12 tambah 12. Maka panjang KL adalah 24 cm. Okey, faham? Okey, seterusnya kita ke subtopik 5.3 lilitan dan luas bulatan. Okey, yang kat depan ni cikgu tuliskan macam kira formula lah untuk subtopik 5.3. Ada 5 formula. 5 formula lah senang kira. Okey, yang pertama yang kamu kena tahu, lilitan per diameter ia bersamaan dengan pi. Di mana lilitan ini lilitan daripada sini ke sini per dengan diameter, bahagi dengan diameter ni diameter. Dia dinamakan sebagai pi, di mana nilai dia constant ataupun tetap lah, di mana nilai pi 3.142 ataupun 22/7. Biasanya dalam soalan dia akan nyatakan sama ada kamu kena gunakan pi 3.142 perpuluhan ataupun kamu kena guna pi 22/7 pecahan. Tengok atas soalan dia nak guna pi yang mana. Okey, daripada formula ni kita boleh pindahkan diameter ni ke kanan. Ni kan bahagi. Bila pindah dia akan jadi darab. Jadi lilitan sama dengan pi d. Ni adalah formula lilitan. Lilitan sama dengan pi d. Dan d ni diameter. Diameter dia bersamaan dengan 2 darab jejari. Diameter sama dengan 2 darab jejari. Ni diameter, ni jejari, maka berlakulah ni jejari. Ni adalah diameter. Diameter sama dengan 2 darab jejari. Kita boleh tukarkan diameter ni kepada 2J. Diameter 2J. Maka formula yang kedua bagi lilitan adalah sama dengan 2 pi J. Okey, yang seterusnya luas bulatan. Formulanya sama dengan pi J kuasa 2. Okey, yang seterusnya 4. Formula yang keempat. Ni penting ni. Panjang lingkup per lilitan bulatan sama dengan sudut pada pusat per 360 darjah. Ni apa benda ni? Okey, yang pertama kamu jangan pening-pening, kamu ingat pecahan ataupun peratus. Pecahan. Contohlah kan, ni pecahan. Cikgu lorekkan 1 bahagian daripada 4. Maka pecahannya 1/4. Betul kan?
Satu bahagian berlorek, sebahagiannya 1, dan 4 tu adalah semua 1/4. Okey, panjang lengkuk per lilitan bulatan. Panjang lengkuk ni macam mana panjang lengkuk? Okey, bulatan, bila ada panjang lengkuk, dia akan ada sektor. Panjang lengkuk yang mana? Panjang lengkuk yang ni, daripada sini ke sini. Ni adalah panjang lengkuk. Samalah juga dengan bahagian yang cikgu lorekkan. Satu bahagian per dengan lilitan bulatan. Lilitan bulatan ni apa? Lilitan bulatan ni adalah perimeter bulatan. Panjang lengkuk ataupun 1 per dengan lilitan bulatan. Lilitan bulatan ni semua sekali lah. Lilitan bulatan itu 4. Okey. Sama dengan sudut pada pusat per 360 darjah. Okey, bila berlakunya sektor, ada sektor, maka akan ada sudut kat sini. Sudut. Sama dengan sudut pada pusat ni, sudut pada pusat yang kamu pilih panjang lengkuk ni per 360 darjah. Sudut ni hanyalah sebahagiannya daripada keseluruhan sudut, ataupun 1 per semua sekali satu bulatan adalah 360 darjah, ataupun semua sekali 4 lah. Jadi sudut pada pusat per 360 darjah kita samakan dia lah, di mana panjang lengkuk per dengan lilitan bulatan sama dengan sudut pada pusat per dengan 360 darjah. Kenapa 360 darjah? Sebab satu bulatan adalah 360 darjah. Okey, faham? Okey, dan seterusnya, di mana kita boleh gantikan dia lilitan bulatan ni. Lilitan bulatan kita boleh gantikan dengan formula ini. Lilitan bulatan sama dengan pi d ataupun 2 pi j. Lilitan bulatan formulanya adalah lilitan bulatan sama dengan 2 pi j, yang kita boleh gantikan sini 2 pi j. Okey, faham? Okey, dan seterusnya, formula yang kelima. Luas sektor bulatan per luas bulatan sama dengan sudut pada pusat per 360 darjah. Okey, luas sektor bulatan. Mana sektor? Bila ada sektor, dah kita tak guna dah panjang lengkuk, kita guna luas pula. Okey, bila ada sektor, luas sektor ni per dengan luas bulatan. Semua sekali kan satu bulatan. Luas sektor ni hanya sebahagian sahaja per dengan luas bulatan semua sekali sama dengan sudut pada pusat per 360 darjah. Dan bila ada sektor, akan ada sudut kat sini, sudut pada pusat per 360 darjah. Kenapa 360 darjah? Sebab satu bulatan adalah 360 darjah. Okey, ni formula yang kelima, dan kita boleh gantikan luas bulatan ni. Formula luas bulatan apa dia? Formula luas bulatan ni, luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Kita gantikan sini, pi j kuasa 2. Ini adalah 5 formula untuk satu topik 5.3 lilitan dan luas bulatan. Ni kena hafal ni. Tak hafal nanti jeng nak jawab dalam ujian. Okey, kita lihat soalan bagi 5.3. Soalan pertama, luas bulatan ialah 38.5 cm persegi. Hitung lilitan bulatan guna pi sama dengan 22/7. Okey, ni macam mana nak buat ni? Dia bagi luas bulatan, dia suruh cari lilitan bulatan. Macam mana nak buat? Okey, kamu guna maklumat yang dia bagi, iaitu luas bulatan. Formula luas bulatan apa dia? Luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2, kan? Guna formula tu. Luas sama dengan pi j kuasa 2. Masuk kan maklumat dia? 38.5 pi 22/7 j tak tahu, kuasa 2. Kamu cari j dulu.
Kemudian nak cari J, kamu tekan kalkulator. 38.5 bahagi 22/7. Kemudian punca kuasa 2 akan dapatlah 3.5 cm sama dengan J. Bila dah dapat J, barulah kamu boleh cari lilitan bulatan. Kenapa? Sebab formula lilitan bulatan sama dengan 2 pi J. Okey, kamu guna formula lilitan. Lilitan sama dengan 2 pi J 2 pi 22/7 J 3.5. Tekan kalkulator je. 2 darab 22/7 darab 3.5. Okey, maka kamu akan dapat lilitan bulatan sepanjang 22 cm. Okey, faham Okey, contoh yang kedua. Okey, diberi jejari 14 cm. Luas sektor bulatan 18.48 cm persegi. Hitung sudut pada pusat. Gunakan pi sama dengan 22/7. Ini kamu guna yang formula ni. Yang sebelum ni cikgu tunjukkan. Luas sektor bulatan per luas bulatan sama dengan sudut pada pusat per 360 darjah. Kemudian masukkan dalam formula tu. Luas sektor bulatan berapa? 18.48. 18.48. Luas bulatan, formulanya apa? Formulanya luas bulatan sama dengan pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 kan? Okey, kamu masukkan. Pi berapa pi? Pi 22/7. J berapa J? J 14. Pi 22/7. J 14 kuasa 2 sama dengan sudut pada pusat per 360 darjah. Jadi untuk cari sudut pada pusat per 360 ni, kamu pindahkan ke kiri. Ni bahagi. Bila pindah dia jadi darab. Tekan je kalkulator. 18.48 bahagi dengan kurungan 22/7 kurungan 14 kuasa 2 darab tekan dengan 360 darjah. Okey, maka sudut pada pusat adalah 10.8 darjah sudut. Ni simbol sudut. Ke sudut pada pusat sama dengan 10.8 darjah. Okey, faham Jadi rumusan yang kita boleh buat untuk bab 5 ialah ingat ataupun hafal 5 formula dalam bab 5. Hafal. Dan kadang-kadang suatu soalan tu dia bukannya hanya guna satu formula. Dia mungkin guna 2 formula ataupun 3 formula untuk menyelesaikan sesuatu soalan. Jadi kamu tak payah nak gabra-gabra. Ingat apa yang kamu pelajari dan selamat berjaya.